Kalau kita kenang-kenang, masyarakat kita kaya dengan seni budaya yang meliputi berbagai bentuk yang telah wujud dengan sekian lamanya. Dan setiap masyarakat itu mempunyai budayanya sendiri. Permainan alat guling tangan merupakan salah satu lagi warisan yang dimiliki oleh masyarakat di negara ini. Apa yang menarik dalam segmen kenangan kita ini? Saya membawa anda meninjau dengan lebih dekat lagi permainan alat guling tangan yang mana ianya bukan sahaja dijadikan sebagai satu permainan di suatu majlis, tetapi kini beberapa pihak juga giat mengadakan bengkel atau kelas latihan permainan guling tangan. Hampir kesemua masyarakat di negara ini memiliki alat permainan muzik tradisi yang sama seperti gong. Ianya juga dimiliki oleh kesemua puak asli di negara ini. Sebab itu, gong di satu tempat di daerah Tutong dijadikan sebagai lambang perpaduan kampung di mana penduduknya terdiri dari berbagai puak. Ada penonton sekalian yang kita hormati bahawa pada ketika ini sedang berlangsung iaitu bengkel tradisi Badan Kesenian Warisan Puak Bisaya, iaitu salah satu bengkel tradisi yang mengketengahkan alat-alat permainan tradisi Puak Bisaya. Dan apa yang kita lihat pada masa ini ialah jurulatih kalau kita boleh sini dan ketua-ketua dalam permainan tradisi ini, iaitu yang terdiri daripada jenis jurulatih dan ketua bahagian permainan tawak-tawak, gong, dombak, canang dan guling tangan. Dan okey, kalau boleh ditunjuk ajar, beginilah suasana keadaan latihan dan para jurulatih dan ketua-ketua dalam bengkel tradisi Badan Kesenian Warisan Kesenian Puak Bisaya. Apa yang lebih menarik bahawa tunjuk ajar dari ketua-ketua mereka ini adalah terdiri daripada penduduk-penduduk kampung Bomono ini sendiri. Dan sungguh menarik ya, inilah dia generasi muda, iaitu kanak-kanak daripada penduduk kampung ini sendiri, dan mereka pada ketika ini sedang ditunjuk ajar cara-cara bermain babandel atau canang. Yang di depan sekali yang kita saksikan pada ketika ini ialah tawak-tawak. Kalau bunyikan sikit boleh macam mana bunyi? Dombak. Itu dombak. Dombak dari Awang Linggau bin Agal. Dan seterusnya ini ialah canang atau babandel yang ditunjuk oleh Ayong Ayasau. Ya, beginilah dia. Kalau boleh ditunjuk ajar macam mana cara menukul-nukul gong itu. Begitu. Boleh tunjuk ajar. Nampaknya sungguh menarik dan kanak-kanak ini sudah lama berlatih. Dan seterusnya ialah gong, dan ini ialah gong yang juga ditunjukkan oleh Awang Domeng Galak. Kalau boleh, Awang Domeng merupakan salah seorang yang antara ketua-ketua dan jurulatih yang mahir dalam permainan tradisi bengkel tradisi Badan Kesenian Warisan Kesenian Puak Bisaya ini ya. Sungguh indah dan menarik. Dan ini kalau kita kenang-kenang betapa seni warisan kita telah pun turun ke satu generasi lagi. Kita beginilah keadaan bagaimana latihan-latihan yang diberikan oleh para ketua atau jurulatih. Kalau kita kenang bahawa beginilah keadaan orang-orang kita zaman dahulu yang telah berlatih lebih awal. Bersama saya ketika ini ialah Ketua Jurulatih bahagian Badan Kesenian ini. Mengenalkan lagi pada warisan bengkel ini daripada warisan Puak Bisaya lah. Dan juga untuk mengenali bagi anak-anak remaja ataupun kanak-kanak yang berumur 7 tahun ke atas. Bimbingan pada bengkel ini pada kanak-kanak daripada ibunya adalah untuk menggelakkan. Jadi apa juga di dalam bengkel ini
semasa kami tidak ada tidak ada masalah. Kemahiran kanak-kanak pada bengkel ini yang kan dikagumkan ialah seperti gulung tangan dan juga seperti bebandil ataupun sanang dan seterusnya gong dan tak-tawak dan sebagainya. Irama bagi gandang yang kami adakan ini semasa keramaian seperti menjelis rombongan daripada lawatan menteri-menteri dan apa juga dalam kampungan inilah. Jadi kami paksalah meneruskan segala gandang yang ada lah kami tunjukkan. Usaha untuk menghidupkan kembali permainan guling tangan ini sangatlah dihargai kerana permainan guling tangan merupakan satu permainan tradisi yang dimiliki oleh generasi kita dulu. Kalau langkah segera tidak dilakukan dalam mengajar generasi muda bermain alat guling tangan, ini tidak mustahil ianya akan hilang dan dilupakan. Jadi itulah baiknya jika dikenang-kenang warisan lama, betapa ia mempunyai nilai yang sangat tinggi dan ciri-cirinya juga penuh dengan sejarah yang berkaitan dengan sesuatu masyarakat. Bengkel tradisi Badan Kesenian Warisan Puak Bisaya, Kampung Bobolo telah menjalankan bengkel permainan alat guling tangan untuk penduduk kampung khususnya di peringkat kanak-kanak lagi. Bagi memastikan bengkel ini berjalan dengan lancar, setiap alat permainan itu mempunyai seorang jurulatih. Seperti untuk permainan gong, disediakan seorang jurulatih yang mahir di bidang gong, tawak-tawak dengan jurulatihnya, dan begitulah seterusnya. Dan dari semua jurulatih ini, dilantik pula seorang ketua jurulatih, iaitu Awang Limbun Yaba. Beliau akan memberi arahan kepada jurulatih dan seterusnya kepada para peserta bengkel. Inilah keadaan di mana para pemain-pemain muzik tradisi yang daripada kanak-kanak yang muda. Berapa paling umur di sini? Paling muda dalam 8 tahun ataupun 7 tahun. Kalau boleh kita di jalan. Siapa nama? Nama saya Faizul Nazrin bin Muhammad Daud. Bila mulai ikut dalam bengkel ini? Dalam tahun 2009. Jadi main apa nih? Dumbak. Dan kalau boleh jurulatihnya? Permainan dumbak ini walaupun sulit, tapi kanak-kanak mesti aktif belajar lah. Jadi kalau boleh coba mainkan sekejap, Pak. Okey, itu mas ya. Dan seterusnya ialah ini kita panggil guling tangan. Siapa namanya guling tangan? Nama saya Syarul Nazmi Benijul. Umur? Umur 13 tahun. Jadi sejak bila ikut di bengkelnya? Dalam 2009 lah. Jadi apa perasaan bila mengikut bengkel ini? Perasaan saya sangat seronok dan gembira mungkin? Dan gembira lah. Coba tunjukkan coba main sikit. Kebolehan. Ya, ada. Begitulah kemahiran adik. Siapa adik? Adik Syahrul. Adik Syahrul yang telah mengikuti latihan ini dan telah berkemahiran dan telah pun dapat diketengahkan untuk membuat persembahan dan seterusnya. Jadi ialah dan orang tahu sudah lama, berapa lama menjadi jurulatih bagian babandil atau apa canang Canang. Saya melatihkan dah kurang dalam 2 atau 3 tahun sudah. Kadang-kadang saya dapat datang, kadang-kadang ada masalah. Jadi mungkin ada jawab boleh bermain sebagai jurulatih dan kalau boleh boleh menunjukkan pada adik-adik kita di sini anak-anak macam mana cara mainnya. Coba. Boleh dia anak-anak. Coba main sikit Jangan main
Coba suruh saya kanak-kanak. Pak, coba. Dan ya, di sekarang siapa namanya? Nur Hidayat bin Mosli. Coba tunjukkan macam mana kan? Gandang irama gandang perang. Okey. Masih bahan seterusnya ya ada demikianlah kebolehan dan kemahiran adik-adik yang berkemampuan untuk bermain alat disebut sini berbandai alat canang, dan mungkin alat-alat permainan tradisi juga ada di belakang. Dan ini ialah apa nih? Gong. Gong. Jadi nama kita Dumeng. dan macam mana pandangan kita tentang kebolehan kanak-kanak yang bermain sini? Nyamat gembira dan pandai sudah. Ya bermain okey lah. Jadi okey, kalau kita yang apa semestinya yang adalah untuk menjadi seorang yang pemain mahir dalam permainan gong ini? Memanglah belajar sungguh-sungguh, belajar lagi pada orang tua yang lebih mahir lagi. Ya, ada itu mengenai kata-kata yang sangat menarik dan sangat bagus dari seorang jurulatih permainan gong yang mahir, iaitu katanya belajar bersungguh-sungguh dan supaya mahir, jangan malu, dan itu adalah satu menarik. Dan sehingga kini antara anak didik beliau telah pun berjaya menguasai permainan gong. Kalau boleh kita tengokkan dengan adik kita yang pertama, siapa nama mulai? Ezra Deli. Umur 10. 10 tahun. Berapa lama sudah ikut main bengkel ni? Macam 3 tahun catulah. Puas sudah banyak sudah ikut persembahan? Oh, Di mana? di Dewan Sekularan Dabo Buluh, di Bandar Seri Begawan. Apa perasaan bila main dalam bengkel tradisi ni? Rasa saya gembira. Oh, coba mainkan lah. Main sikit, coba sini dah. Ikut sama. Tunjuk ajar cepat dah. Dah, ini lagi kuat lagi. Macam mana? Okay. Dan ya, itulah tadi betapa menariknya permainan gong daripada adik kita. Apa yang mendorong untuk ikut dalam bengkel ini? Kerana ya tradisional kami, jadi ibu bapa pun macam mau juga ikut tradisional untuk mengingatkan nenek moyang punya atau tradisional. Jadi saya pun ingin mengikuti untuk mengetahui moyang-moyang kami dulu yang buat berganang begini. Apa irama yang ada untuk cara bermainnya? Irama-irama. Iramanya sama yang macam irama yang peningku, macam gandang parang, gandang sayau, gandang imang-imang, gandang bayu-bayu, sama aja peningkulnya. Sama macam biasa. Ikut yang irama canang, irama gong, ya ikut ini juga. Sejauh ini nampak bolehlah juga. Dia jual 100%. Daripada awal memanglah payah. Sudah lama-lama diajar, kami mengajar seminggu 2 kali macam itulah. Jadi masa ni syukurlah okey sudah, baik sudahlah. Boleh orang boleh dibawa ke serang kemari lah. Dia orang sudah mahir semuanya. Ya, itulah dia kenyataan dari seorang jurulatih dalam permainan peningkul tadi, dan pembuak, bahwa mereka walaupun dalam usia muda boleh dibawa untuk membuat persembahan. Dan inilah Ibrahim dan Ibrahim bertunjuk ajar pada murid-murid mereka cara-cara bermain peningkul dan apa tadi dia? Pembuak. Ya, jadi setiap instrumen itu mempunyai bunyi yang berbeza dan peranan dan sering berkait-kaitan bersama. Terletak daripada gandangnya. Jadi sini sama juga macam. Kalau boleh kita akan melihat bagaimana jurulatih dan para murid-murid mereka akan sebelum membuat persembahan membuat satu latihan dan tunjuk ajar. Kita silakan.
itu merupakan latihan saja, teman-teman. Belum lagi permainan dan juga setiap pukulan dan irama yang dimainkan itu didengar dan diperhatikan oleh jurulatih dalam bidang masing-masing seperti tawak-tawak, gong, dombak, canang. Dan nampaknya bagaimana komen Abang kita Limun dengan latihan yang diadakan baru sebelum mengadakan persembahan sebenarnya? Yang mana ditunjukkan kanak-kanak tadi tu sebagai ketua latihan, sungguhlah memuaskan lah. Jadi macam mana persembahan tadi yang diajarkan dalam bidang? Okey juga lah. Saya sangat gembira apabila melihat kanak-kanak yang bermain tadi. Saya sangat kagum. Persembahan tentang itu tidak ada masalah, semuanya keadaan baiklah, sangat gembira sebagai kami jurulatih. Mendorongkan kami adalah untuk menghidupkan tradisi kami. Dari itulah arti yang terbuka semua pada jurulatih untuk membangunkan lagi tradisi yang lama-lama itu ya tidak akan pupus. Dalam permainan irama asli ini, ianya mesti bergandeng dengan beberapa alat permainan yang lainnya. Tetapi ada juga yang menggunakannya hanya sebahagian daripadanya, tertakluk jenis irama yang akan dipersembahkan. Namun, walaupun alat permainan irama asli ini atau alat guling tangan ini sudah mencapai beratus tahun, namun namanya tetap tidak berubah seperti gong. Dan ada kalanya diperlukan 1 atau 2 biji. Di samping itu, alat yang lain pula termasuk gendang labek, canang, guling tangan, tawak-tawak, tretek dan sebagainya. Usaha untuk menghidupkan kembali permainan tradisi seperti ini bukanlah mudah kerana ianya memerlukan pengorbanan masa dan tenaga. Namun, atas rasa kesedaran dan tanggungjawab betapa irama tradisi dalam permainan guling tangan itu perlu diwarisi dan dikenang secara berterusan, maka penduduk kampung Bubuluh ini, baik lelaki dan wanita, sama ada dari golongan tua maupun muda, sama-sama memberikan sokongan agar seni warisan ini terus dikenang dan kebolehan mereka akan dimiliki dari generasi ke generasi seterusnya. Hasil dari bengkel dan latihan secara berterusan ini, sebahagian besar dari mereka telah menjadi pemain berkemahiran dan bakat mereka telah diketengahkan beberapa kali sama ada dalam menyambut ketibaan para pengunjung ke kampung ini maupun mereka dijemput untuk mengadakan persembahan di luar kampung, sama ada untuk majlis tujuan resmi ataupun majlis keramaian.